Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke kelas pendidikan Islam tahun 2 untuk PDPR yang kedua. Okey. Untuk hari ini kita akan menyambung semula tajuk kita pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan bidang akidah, iaitu sifat-sifat Allah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan doa. Okey, sama-sama kita dengar dan membacanya. Okey, doa yang pertama ialah doa sebelum mula belajar. Okey, jom sama-sama tadah tangan baca dengan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kemudian kita baca pula doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, untuk kita rewind sedikit, kita imbas sedikit tentang tajuk. Minggu lepas kita dah berkenalan dengan 20 sifat Allah dan saya harap murid-murid dah kenal dengan 20 sifat Allah, dah tahu apa itu sifat-sifat Allah dan boleh menyebutnya dengan baik dan boleh mengingat juga dengan baik. Jadi kita hari ini kita akan imbas semula sedikit, sedikit. Okey, untuk sifat yang pertama adalah wujud, iaitu bermaksud ada. Yang kedua adalah qidam, bermaksud sedia. Yang ketiga adalah baqa, yang bermaksud kekal. Yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadisi, bermaksud berbeza dengan makhluk. Yang kelima, saya minta maaf tak nampak sebab ada rakaman muka ustazah kat situ. Qiyamuhu binafsihi, bermaksud berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah, bermaksud esa atau tunggal. Qudrah, Allah itu maha berkuasa. Iradah, Allah itu juga maha berkehendak. Ilmun, maha mengetahui. Hayat, maha hidup. Sama', maha mendengar. Basar, maha melihat. Kalamun, maha berkata-kata. Kaunuhu qadiran, keadaannya yang maha berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaannya yang berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaannya yang maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, bermaksud keadaannya ataupun keadaan Allah yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, bermaksud Allah maha mendengar. Kaunuhu basiran, bermaksud keadaannya yang maha melihat. Dan yang terakhir adalah kaunuhu mutakalliman. Jadi saya harap murid-murid dah kenal, dah tahu dan boleh menyebutnya dengan baik. Untuk selingannya Ustazah sertakan nyanyian 20 sifat-sifat Allah supaya lebih mudah untuk mengingatinya. Mari kita sama-sama dengar. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu li hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, kita teruskan dengan tajuk hari ini.
kita teruskan dengan topik hari ini, iaitu bagaimana kita nak membuktikan tentang iman kita terhadap 20 sifat Allah. Okey. Ada pelbagai perkara yang kita boleh lakukan untuk membuktikan keimanan kita dengan sifat-sifat Allah. Okey, macam seperti yang kita tahu ada 20 sifat Allah. Antaranya adalah sama', basar, iradat, qudrat. Okey. Dan perkara-perkara yang akan kita lakukan boleh menjadi bukti yang kita meyakini sifat-sifat Allah. Okey, untuk antara yang pertama sekali adalah bersedekah. Bersedekah ini adalah perkara baik, amalan yang baik. Amalan yang kita boleh buat sentiasa supaya kita sentiasa mendapat pahala satu. Kemudian Allah itu Maha melihat. Allah sentiasa melihat kita melakukan kebaikan. Yang kedua adalah redha. Allah ini bersifat kehendak. Allah bersifat kehendak. Maksudnya kita hendaklah sentiasa redha apa yang berlaku terhadap diri kita. Seterusnya adalah bercakap benar. Bercakap benar. Allah tak suka orang bercakap bohong. Kalau kita sentiasa bercakap benar, maksudnya kita dah membuktikan yang sifat Allah itu sama. Allah bersifat sama. Seterusnya, kita hendaklah menyayangi makhluk lain. Jangan menganiayai makhluk lain. Contohnya haiwan-haiwan. Kenapa? Kerana Allah ini sifatnya Maha penyayang. Menolong orang tua, tolong menolong, jasa tolong menolong, berbuat baik, dan jangan menghancurkan harta benda awam, merosakkan harta benda awam. Semua ini adalah perkara-perkara yang awak boleh lakukan untuk membuktikan keimanan awak dan keyakinan terhadap sifat-sifat Allah. Okey. Antara lain, buktinya kalau kita nak membuktikan yang Allah itu Maha melihat, apa yang hendak kita lakukan? Okey, apa yang hendak kita lakukan adalah kita tidak akan melakukan kejahatan dan dosa. Kerana apa? Kerana kita tahu dan kerana kita yakin yang Allah itu Maha melihat. Kalau kita yakin yang Allah itu Maha melihat, kita tidak akan melakukan dosa. Antaranya berbohong, berbuat jahat. Yang itu semua adalah salah satu kejahatan. Yang seterusnya, bagaimana hendak membuktikan yang Allah itu Maha berkuasa ataupun meyakini Allah itu Maha berkuasa? Apa yang kita boleh lakukan adalah salah satunya tidak merosakkan harta benda awam. Sebab kita tahu kalau kita merosakkan harta benda awam, Allah akan membalas segala kejahatan. Kalau kita selalu dengar amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak membuktikan yang kita ini yakin yang Allah itu Maha berkehendak? Apa yang boleh kita lakukan? Kita hendaklah sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Apa yang berlaku terhadap diri kita, kita hendaklah redha, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita dah lalui, akan kita lalui. Itu maksudnya redha. Seterusnya adalah bagaimana kita nak meyakini Allah itu mengetahui. Kita hendaklah sentiasa bercakap benar. Kenapa? Kerana Allah itu sifatnya Maha mengetahui, ilmun. Maha mengetahui. Okey, di sini ada beberapa situasi yang menjadi persoalan di sini adalah apakah tindakan yang akan
kita buat jika situasi ini berlaku kepada kita. Okey, jika situasi ini berlaku kepada kita. Okey, situasi yang pertama. Yang ini Ustazah nak awak fikirkan jawapannya. Okey, Ustazah bagi jawapan apakah tindakannya. Ustazah nak awak padankan dengan situasi yang berlaku. Okey, situasi yang pertama, sekiranya, okey, Ustazah bacakan situasinya. Sekiranya saya terjumpa dompet. Okey, situasi yang pertama, saya terjumpa dompet. Okey. Yang ini situasi yang kedua adalah rakan membuat bising di dalam kelas semasa guru tiada. Rakan membuat bising di dalam kelas semasa guru tiada. Ibu sedang memasak di dapur. Okey, situasi yang ketiga, ibu sedang memasak di dapur. Okey. Situasi yang keempat, guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Okey. Ustazah bagi beberapa tindakan. Okey. Tindakan yang pertama, menegur dan menasihati rakan-rakan tadi, menegur dan menasihati mereka. Yang kedua, membantu membasuh pinggan dan cawan. Yang ketiga, membantu mengangkat buku. Dan yang keempat, memberikan kepada guru. Okey, yang ini, soalan ini ada terdapat dalam buku aktiviti. Okey. Soalan ini ada terdapat dalam buku aktiviti bahasa Arab, pendidikan Islam, buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, Ustazah nak awak buat jawapannya dalam buku ini muka surat 60. Okey, tugasannya. Okey, tugasannya di sini. Buat latihan muka surat 57, 58, 59 dan 60 dalam buku aktiviti. Okey, bagaimana nak tahu jawapan? Bagaimana nak tahu jawapan? Mungkin ada yang belum mahir membaca jawi. Mungkin belum ada yang belum mahir membaca jawi. Sebab itu, murid dikehendaki menonton video ini sehingga habis untuk mendapatkan jawapan. Okey, saya harap semua faham. Tonton video ini sehingga habis untuk mendapatkan jawapan. Kenapa? Kerana setiap video ini, setiap isi yang terdapat dalam video ini adalah jawapan kepada latihan pada muka surat 57, 58, 59 dan 60. Okey. 57, 58, 59 dan 60. Okey. Bagi yang tiada buku teks dan buku aktiviti, okey, Ustazah akan sertakan link untuk buku teks digital supaya boleh dapat di situ. Okey, untuk buku aktiviti mungkin Ustazah boleh cari dulu. Ustazah tak tahu ada ke tidak dalam online. Okey, Ustazah tak tahu. Kalau ada, Ustazah akan sertakan link. Okey. Okey, Ustazah rasa itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ustazah harap semua boleh buat dengan baik. Semua boleh memahami bagaimana kita nak membuktikan keimanan kita terhadap sifat Allah. Apa perkara yang perlu kita lakukan, bagaimana ia berlaku. Saya harap semua boleh faham dengan video yang saya buat ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.